Apa yang istimewa hari ini dalam MHI? Selasa, 7 November. Tahukah anda, Malaysia antara negara yang mempunyai pesakit kencing manis tertinggi di Asia Tenggara? Jangan ambil enteng dengan diabetes, kerana penyakit ini boleh menjadi pembunuh senyap. Bila terkenang masa lalu, rasa terharu. Terbuai dengan memori, lagu malar segar dalam kenangan yang popular era tahun 80-an. Nostalgia seni bertanya kabar bersama penyanyi kumpulan Wheels. Jalan berpisah jauh. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Bersama dengan saya Fitri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim akan menemani anda selama 1 jam ini untuk pelbagai perkongsian yang insya-Allah sama-sama kita bawakan manfaat untuk hari ini. Rina, hari ini 7 November dan kita pun masih merasai sebenarnya trauma yang berlaku pada 7 Oktober dan genap sebulan apa yang berlaku di Gaza. Dan ini betul-betul membuat kita rasa remuk hati sebab kalau kita melihat kepada statistik yang dipamerkan, kanak-kanak saja hampir separuh jumlahnya. Malah yang paling muda berusia 7 hari yang terkorban akibat berilan Israel. Betul Fitri, bukan sahaja golongan kanak-kanak tetapi golongan wanita juga turut menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis ini. Kalau kita perhatikan berita harian online menyatakan tentang tentera Israel yang meneruskan serangan sengit dengan menyasarkan pejuang Palestin di Gaza ketika perang menghampiri sebulan dan angka kematian melebihi 10,000 orang. Yang paling saya sedih bila mana hospital yang dibom, kemudian segala pusat yang penting yang membekalkan air elektrik turut dimusnahkan. Itu belum lagi termasuk telekomunikasi, internet untuk memberikan maklumat kepada orang luar dunia melihat dengan mata hati apa yang berlaku di Gaza sangat mendukacitakan. Dan pastinya kami mengharapkan anda terus kekal berdoa untuk sama-sama kita pastikan keselamatan rakyat Palestin dan semoga bumi Gaza dapat diselamatkan dan terus bebas mereka mengecap kebebasan. Ya, dari sungai ke segara kita doakan Palestin dapat mengecapi keamanan dan ada kata putus daripada pelbagai pihak yang penting memberikan tekanan kepada Israel untuk gencatan senjata. Baik, ini kita nak bawakan pula dalam negara kita. Kita nak berikan anda sedikit ramalan cuaca untuk pagi ini. Kalau kita lihat sehingga jam 10 pagi nanti, alhamdulillah keadaan cuaca baik-baik sahaja di bandar-bandar di seluruh negara. Tetapi di Kuantan kabarnya berlaku hujan. Maklum sekarang ni fasa peralihan monsun dan pastinya kita percaya kawasan Pantai Timur dalam keadaan yang mungkin akan dilanda lebih banyak hujan lebat dan juga ribut petir. Ya, masa untuk merancang dan peka semua arahan dikeluarkan oleh pihak kerajaan kerana ia melibatkan keselamatan. Dan saya juga bimbang kalau di kawasan tertentu yang masih lagi ada pokok yang berbahaya. Dan namun perhatian saya melihat bahawa ada kawasan yang kritikal, banyak pokok telah pun ditebang untuk pastikan keselamatan awam ketika berada di jalanan kereta-kereta yang diparkir tepi jalan, semoga selamat. Okey, berkaitan dengan cuaca juga kita nak maklumkan dalam berita harian hari ini juga menyatakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM meminta pihak pemborong dan peniaga supaya tidak mengambil kesempatan menaikkan harga hasil laut terutama ikan ketika musim monsun timur laut yang dijangka bermula bulan ini sehingga Mac hadapan. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam tempoh minggu kedua atau minggu ketiga November ini bakal berlaku monsun timur laut dan kita mengharapkanlah agar tidak ada berlaku dan masalah untuk kita mendapatkan sumber laut ini. Ya. Nak tanya sikitlah Rina. Rasa-rasa kan kalau Datuk Seri Mat Sabu apa ikan kegemaran dia? Ikan kegemaran awak tanya saya manalah saya tahu. Agak-agaklah nanti kita nak tanya. Ikan mungkin ikan merah ke atau ikan jenahak. Okey, nanti kita dapatkan jawapan daripada Datuk Seri Mat Sabu ikan kegemaran. Okey, sebenarnya hari ini kita nak bawakan perbincangan berkenaan dengan trademark ataupun signature event bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu berkenaan dengan Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan. Tapi sebelum tu kita kongsikan promo ini. Saksikan. Sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 akan diadakan pada 10 hingga 12 November ini bermula jam 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Dataran Bulatan Azlan Shah Meru, Ipoh Perak. Berkonsepkan mood baru bagi menarik anak muda. 4 fokus utama diperkenalkan. Fokus agromilenial, teknologi dan inovasi, sejahtera madani dan agromadani selain pelbagai aktiviti menarik serta jualan. Inilah masanya untuk anda membuka potensi strategik kepada prospek perniagaan. Ayo ramai-ramai kita jumpa di sana. Kita. Itu dia bunyi perak. Kita bawakan untuk anda dan kita nak kenalkan tetamu
Di MHI pada pagi ini, Datuk Seri Mohamed Sabu, Menteri Pertanian dan Penjamin Makanan. Terima kasih Datuk Seri bersama kita pagi ini. Baik. Ya, Datuk Seri tadi tersipu malu kami sebut nama, minta maaf ya. Ada soalan tadi nak tanya, kalau bab-bab ikan ni, apa ikan kegemaran Datuk Seri? Ya. Saya daripada kecil jarang makan ikan-ikan yang berjenama besar ni. Betul saya suka ikan temenung, ikan kembung. Ataupun kalau nak goreng garing tu, ikan selangat. Dia tulang banyak tapi kena goreng garing lah. Saya salah lah tadi sebut ikan jenahat ikan merah. Lepas tu kalau nak kari dengan ubi kayu ni, ikan haruan. Oh, banyak pilihan ikan. Jenis ikan rakyat lah yang saya suka banyak ni. Ikan sungai juga. Ikan sungai, ikan laut, ikan yang biasa itu, yang tapi saya tengok ada pandai juga kemahiran memasak Datuk Seri. Bolehlah sikit-sikit. Kalau memasak, agaknya apa menu yang paling orang kata Datuk Seri champion lah? Tak champion lah, bolehlah gulai, asam pedas, sedap tu. Sambal belacan. Masak cuka. Ya, selera rakyat kan. Itu yang biasa aja. Masakan moden tak pandai. Okay. Baik, kita fokus kembali, Rina. Hari ini kita juga nak bawakan berkenaan yang saya dah sentuh sebentar tadi, Hari Peladang Peternak Nelayan Kebangsaan 2023. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh jelaskan terlebih dahulu serba sedikitlah berkenaan dengan HPPNK ni. Silakan. Hari ini kita bercakap soal Hari Peladang Peternak dan Nelayan. Artinya soal makanan lah. Ya. Soal makanan ni cukup penting. Paling utama dalam kehidupan ini ialah 3 perkara itulah. Food, shelter and clothes. Atau bahasa umum, roti kepada aur makan. Wah, cakap Hindustan. Roti itu ialah makanan, kepada pakaian, makan tempat tinggal. Sekarang bila berlaku peristiwa di Gaza, apa yang paling utama kita ingat? Mereka ni makan atau tidak? Ya. Bekalan makanan boleh masuk atau tidak? Mereka ada pakaian atau tidak? Mereka ada tempat tinggal atau tidak? Ini 3 perkara yang diingati. Orang tak ingatlah masa ni dia nak tengok Netflix ke apa tak ada. Semua 3 perkara itu. Ini perkara yang cukup penting lah dalam kehidupan, tambah pula sekarang ni soal keterjaminan makanan. Food security menjadi satu isu besar di seluruh dunia. Okay, baik. Saya difahamkan untuk mengisi kali ini banyak pihak menarik kepada orang muda ya. Program yang saya tengok parking orang muda, klinik orang muda. Di macam mana nampaknya ada satu usaha untuk memberi peluang kepada orang muda berniaga, beraktiviti, mencipta daya keusahawanan di kalangan mereka ni, Datuk Seri. Pertanian ni selalunya dianggap kerja tradisi. Kalau bapanya seorang nelayan, anak pun sambung jadi nelayan. Kalau bapanya seorang pesawah, maka anak juga sambung menjadi pesawah. Dia macam jadi tradisi. Sekarang ni tidak. Pertanian adalah juga satu perniagaan, satu sumber pendapatan yang mendatangkan pendapatan yang lumayan. Sebab itu kalau kita lihat kalau di negara-negara maju, para petani ini yang menguasai ekonomi. Begitu kalau di Amerika, kalau di China sekarang, bagaimana pertanian mereka begitu moden, tempat yang kecil dapat menghasilkan yield yang tinggi, mendapat hasil yang tinggi kerana ada teknologi moden dan sebagainya. Ini anak-anak muda yang graduate atau yang berilmu pengetahuan boleh terjun ke bidang pertanian ini. Macam sekarang orang kata kalau petani nak kena jemur tengah panas, semua sekarang ada mesin-mesin baru, peralatan baru yang boleh digunakan sama ada di sawah, di ladang, di tanam sayur dan sebagainya. Dan sekarang orang bercakap soal IoT, soal drone, soal ada juga ladang sayur yang boleh dikontrol cuaca dan juga warna sayur yang nak dikeluarkan. Semuanya ini perlu kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam bidang ini. The new teknologi yang sedang berkembang sekarang ini.
Kalau kita lihat sebenarnya HPPN K2023 ini melibatkan kerjasama yang menyeluruh dari segi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu sendiri serta jabatan dan agensi di bawahnya. Bagaimana Datuk Seri melihat sendiri dari segi kerjasama ini untuk menjayakan majlis yang akan berlangsung pada hari Jumaat ini? Majlis ini akan berlangsung daripada 10 hari bulan hingga 12 hari bulan. Peresmiannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Ipoh Perak, di roundabout dekat dengan di pekarangan roundabout di kawasan Tambun itu di Meru. Dan akan diiklankan secara besar-besaran, dah bermula pun kerana di sini. Dia adalah satu event yang besar selepas Maha yang dibuat 2 kali setahun dan dia berselang-seli. Dan event ini event yang besar, dijangka puluhan ribu rakyat akan hadir. Di antaranya untuk datang melihat pencapaian dan juga mendapatkan ilmu-ilmu baru dan juga menjadi satu motivasi kepada para pengunjung, khasnya anak muda. Misalnya orang yang berjaya dalam bidang pemakanan ini. Ramly Burger, contohlah. Fun Fresh. Begitulah juga Ayam Bismi di Kedah. Mereka berjaya kenapa? Adakah mereka mula dengan duit banyak? Adakah mereka mula dengan satu pinjaman yang besar? Adakah mereka mula dengan disokong oleh kerajaan atau orang politik? Semua itu kita kena tahu bagaimana mereka ini yang akhirnya menjadi usahawan yang berjaya, banyak lagi lah yang saya nak sebut di sini. Begitu juga di kalangan orang-orang Tionghoa yang berjaya dalam ternakan ayam dan sebagainya. Adakah kerana mereka modal besar? Adakah kesungguhan mereka atau pelatihan mereka? Semua ini kita kena tahu sebelum anak-anak muda nak menceburkan diri, mengasah bakat. Yang telah ada bakat, yang telah ada usaha itu, mereka nak menambahkan lagi pada masa akan datang. Mereka yang telah berjaya ini menjadi motivasi. Memanglah kadang-kadang orang memikirkan soal wang menjadi perkara yang paling utama. Sebenarnya banyak dah yang kerajaan memperuntukkan grant kepada mereka, tapi berakhir dengan kegagalan. Bukan semua gagal, tapi gagal. Kenapa? Di sini anak-anak muda boleh datang, boleh berwawancara, boleh berbincang, terutama dengan usahawan-usahawan yang berjaya. Jadi pameran ini, kehadiran mereka ini, kehadiran rakyat cukup penting. Kita melihat kadang-kadang memang banyak insentif pada pihak kerajaan nak beri bantuan. Okey, jadi peniaga, sebab pertanian ini adalah perniagaan contohnya kan. Tapi untuk mereka memastikan momentum itu kekal macam mana? Mungkin mereka permulaan tu boleh buat bisnes, ada produk, tapi nak bagi kekal istiqamah dengan produk tu payah, sebab kadang mereka perlukan bimbingan dari segi pemasarannya, business matchingnya, supaya ada berkekalan bisnes tu. Kita bimbang kadang ada peluang, tapi kemudian lepas 2-3 tahun tak mampu untuk sustain macam mana, Datuk Seri? Itu memang itu sedang diusahakan secara bersungguh-sungguh. Sebab itulah kita memperbanyakkan misalnya jualan agro madani. Kita memperbanyakkan program jualan rahmah. Kita memperbanyakkan jualan yang dibuat oleh LPP dan sebagainya. Sebab kadang-kalanya akan hadapi masalah bila digalakkan mereka ke pertanian. Tiba-tiba mengeluarkan hasil yang tak laku. Ataupun berlomba di pasaran. Kita, pihak kerajaan kena intervene di sini untuk memberi galakan dan kejayaan kepada mereka. Tapi kita lihat kalau macam di Cameron Highland, mereka dah tanam sayur puluhan tahun bahkan sebelum merdeka. Sampai sekarang mereka survive kerana mereka telah membina change rantaian mereka itu. Jadi kalau yang baru ini memang kadang-kalanya mereka kena masuk dalam rangkaian itu ataupun berusaha. Dan salah satu cara sekarang yang diusahakan ialah kita cuba memasarkan online. Online ini juga sekarang ini sudah semakin popular, termasuk dalam bidang pertanian sekarang ini. Sebab online ini dia tak perlu ada gedung yang besar, dia tak perlu ada kedai yang besar, tapi dia mesti ada produk yang berterusan. Jadi juga satu
usaha baru yang kita giatkan supaya sebarang pengeluaran baru itu dapat dipasarkan kepada pengguna. Sesuai dengan era zaman digital ketika ini, Datuk Seri. Baik, kita nak menyentuh tentang tema untuk HPPNK bagi tahun ini, iaitu keterjaminan makanan untuk masa depan. Pasti Datuk Seri boleh jelaskan. Kita bercakap soal climate change sekarang ni, perubahan cuaca yang tidak menentu, yang saya selalu sebut. Banjir paling besar tahun ini berlaku di mana? Libya. Negeri padang pasir. Jadi, begitulah juga ribut, taufan dan sebagainya. Berlaku, kadang-kadang kita tidak tahu bila, dan kadang-kadang ramalan cuaca itu betul tapi tidak semestinya tepat. Jadi dalam menghadapi ini, soal food security memang amat penting. Sekarang, kita lebih kurang 35 hingga 40% beras misalnya kita bergantung kepada import. Negara yang mengeksport kepada kita seperti Pakistan, India, Vietnam, Kamboja, Thailand. Kenapa kita tidak berusaha untuk mencukupkan beras itu di Malaysia? Boleh atau tidak? Saya cakap boleh. Mesti diberi tumpuan sepenuhnya. Pihak swasta, pihak kerajaan kena bergabung tenaga. Orang ramai juga kena berani mengubah sikap. Anak-anak muda kena berani terjun dalam bidang padi ini. Dan kita nampak usaha secara bersungguh-sungguh untuk meningkatkan hasil. Kita dengar di negeri ini, di negara Indonesia, di China dan sebagainya. Kadang-kadang padi mereka boleh dapat hasil sampai 12 tan, ada 13 tan per hektar. Kenapa kita berada di tahap 4 tan atau 5 tan? Di mana silapnya? Di sini kita mengharap researcher kita daripada universiti, daripada MARDI, daripada semua pihak, mereka mesti dapatkan hasil kajian dan memasyarakatkan kajian itu. Tak boleh kita dapat satu kajian baru, kemudian dia berlega di kalangan pagar universiti, dia berlega di kalangan pagar SIRIM atau pagar MARDI. Dia mesti kita terjemahkan kepada rakyat. Ini yang dilakukan oleh negara-negara lain yang dah maju dalam bidang pertanian ini. Kita mesti berusaha. Kalau bajarnya tak kena, kami telah diberi taklimat oleh pihak-pihak universiti tentang pandangan-pandangan mereka dan formula mereka. Begitu juga PARDI dan sebagainya. Sekarang kita kena terjemahkan ke bawah supaya ada kajian hal tanah, ada kajian hal baja, ada kajian hal cuaca yang mengatakan padi tak perlu air banyak. Mesti diterjemahkan dalam bentuk praktikal. Malaysia mampu untuk keluar beras cukup untuk 100% di Malaysia kalau ada kesungguhan di semua pihak. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Tadi dengan apa yang Datuk Seri luahkan tadi, macam mana kita yakin program ini akan menjadi satu lagi program yang mencetus semangat baru. Saya tengok tadi pun cara Datuk Seri bercakap pun ada harapan yang menarik, orang muda dilibatkan, business matching semua. Jadi ditambah pula dengan kita sekarang ni bercakap tentang kesiapsiagaan kan. Jadi yakin ini akan menjadi momentum baru untuk membawa ke tahap yang lebih tinggi. Silakan Datuk Seri. Ya, kita ini balik kepada cerita orang layman. Kenapa gadis-gadis kita banyak berkahwin dengan orang luar khasnya Bangla? Kenapa? Orang yang secantik ini kenapa pilih Bangla? Tak pilih ni ramai kami ni yang lebih. Soalnya keterjaminan hidup dan keterjaminan makanan. Mereka bekerja, ada tanah 2-3 ekar, mereka sewa, mereka keluarkan hasil dan mereka pakai kereta, boleh duduk dalam rumah yang hebat dan sebagainya. Gadis-gadis kita melihat rakan-rakannya banyak masuk pusat serenti. Tidak inovatif. Jadi kalaulah berinovatif, bekerja dengan kuat dan dapat jamin kehidupan masa depan, maka dia dapat membina keluarga yang hebat. Dan anak muda sekarang banyak terlibat misalnya dalam pertanian. Khasnya dalam hal pemandu-pemandu drone yang begitu banyak di Kedah sekarang ni. Bila kita terlibat teknologi moden pula, kita kena terlibat sawah misalnya berskala besar. Tak bolehlah kita buat sawah 2 ekar, kita nak beli drone, belum start enjin lagi dah melepasi sempadan kawasan
sawah kita. Betul, sawah berskala besar ini akan dipromot terus supaya ia menjadi satu perkara yang berlaku pada masa yang akan datang. Dan anak muda saya nampak sudah ada inisiatif ke arah itu. Mereka turun, misalnya di Selangor yang buat yang membuat rock melon, banyak anak-anak muda bumi putera kita yang berjaya karena mereka lihat hasilnya begitu baik, lumayan pendapatan. Apa agaknya mungkin harapan Datuk Seri sendiri untuk Hari Peladang Peternak dan Nelayan bagi tahun ini secara ringkas? Saya harap datanglah beramai-ramai dan boleh juga melihat kejayaan dan juga membeli apa-apa yang perlu, dan dia macam satu himpunan petani, nelayan, penternak, dan juga melihat bagaimana kita nak ada motivasi supaya makanan dalam negara kita ini cukup dan keterjaminan makanan berlaku dalam suasana apa keadaan sekalipun. Mesti kita kena bersedia ke arah itu. Baik, terima kasih kepada Datuk Seri Mohamed Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ya, Rena senyum manis ya. Ya. Mungkin tadi Reda asyik sebut masa depan tu apa? Macam-macam kita tengok inovasi tempatan. Itulah. Peladang semua terlibat. Ada bisut kelapa semuanya. Ada banyak lagi sebegini yang menampilkan kreativiti, inovasi daripada usahawan tempatan yang berkarya untuk keterjaminan makanan. 10 hingga 12 November ini jangan lupa untuk turun ke Ipoh bagi meraihkan sama-sama Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan. Terima kasih sekali lagi YB bersama kita pada hari ini. Sekejap lagi selepas ini kita nak bercerita pula tentang soal kesihatan. Ramai dalam kalangan kita yang merasakan bila kurang gula dalam makanan dan minuman ini, itulah satu-satunya cara untuk elakkan diri daripada diabetes. Bimbang juga sebab apa-apa kan doktor katanya, gula macam mana bacaan? Kita bimbang bila mungkin seiring peningkatan usia, gula juga menjadi ancaman untuk diabetes ini. Jadi kita akan berbincang untuk kesihatan selepas ini di MHI Malaysia hari ini. Dia antara mitos dan fakta berkenaan dengan penyakit diabetes yang dikatakan pembunuh dalam senyap. Hari ini kita nak bincangkan lebih lanjut. Anda sebagai penonton kami, kalau ada sebarang kemusykilan dan juga persoalan yang nak diajukan kepada panelis hari ini, boleh terus layankan di Facebook Malaysia hari ini. Okay, baik. Jom. Kita nak kenalkan Profesor Madya Dr. Lim Li Ling yang merupakan Ketua Unit Pencegahan Diabetes dan Pakar Perunding Endokrinologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Musti Malaya. Terima kasih Doktor bersama kita pagi ini. Dan kita pun tak sabar untuk mengetahui sejumlah mungkin maklumat yang penting sebab sekarang ni saya tengok muda-muda lagi dah ada kencing manis, Rena. Kalau dulu memang ia dianggap sebagai penyakit orang tua, tapi kalau dah diletakkan Malaysia sebagai salah satu negara yang mempunyai pesakit diabetes tertinggi di Asia Tenggara, saya percaya mungkin usianya juga turut berbeza. Pandangan doktor sendiri? Ya, sebenarnya ini observation adalah yang sangat tepat. Kerana dulu ada salah anggapan bahawa penyakit kencing manis adalah penyakit orang tua, tapi sekarang kita nampak umur 20-an, 30-an yang pun sudah mula ada penyakit diabetes. Mengapa ini boleh berlaku? Pertama sekali kita tahu penyakit kencing manis ada yang type 1, jenis 1. Ini adalah masalah pankreas yang telah di-attack kena antibody dan dengan itu insulin tidak boleh dikeluarkan. Jadi ini awal-awal pun sudah kena pakai insulin. Tapi yang sekarang yang kita nampak adalah penyakit jenis yang kedua. Kerana ini berkaitan kepada masalah obesiti yang awal, adalah salah satu mitos yang tadi yang ditunjukkan. Dan juga adalah di mana ini akan menyebabkan juga yang pankreas yang keluar untuk insulin tidaklah sefungsi 100% macam dulu. Jadi kita mulalah nampak penyakit kencing manis semakin jadi usia muda.
Dan sekarang ni ialah kita tengok pemantauan dan maklumat yang terterima, muda dah ada kencing manis. Jadi kerana mereka tak nampak simptom awal tu. Segala penyakit mungkin dia nampak letih, lesu ke. Tapi ini mungkin tengok bila kita buat ujian, bacaan gula tu sangat tinggi. Jadi kerana apa? Tidak cakna kepada diri ke ataupun rasa diri sihat ke? Tidak rajin membuat pemeriksaan kesihatan berkala, doktor? Okey. Untuk penyakit diabetes, kita perlu ada pemeriksaan berkala. Mengapa? Kerana bukan semua orang akan mempunyai simptom-simptom awal. Yang simptom-simptom biasanya adalah bila gula sudah sangat tinggi dalam badan. Sangat tinggi ada berapa? Kalau cek untuk yang HbA1c yang 3 bulan purata, yang itu adalah lebih daripada 10%. Kalau ada mesin gula dekat rumah, ada pergi farmasi yang akan cek. Yang cucuk kat situ adalah lebih daripada 13. Yang ni adalah biasanya akan rasa letih lesu. Ada orang akan rasa, mengapa malam saya tak boleh tidur berpanjangan selama 8 jam berterusan. Inilah kerana gula adalah tinggi dalam badan dan menyebabkan seseorang itu perlu bangun untuk ke tandas. Ada orang pun sentiasa rasa dahaga. Jadi sentiasa minum. Inilah tanda bila badan punya gula sudah sangat tinggi. Jadi setengah orang dia tak ada tanda yang tu, tapi gula sudah ada kencing manis, sudah ada diabetes. Jadi macam mana kita boleh detect? Pemeriksaan berkala ataupun dia mungkin terus datang hospital, cakap saya sudah ada serangan jantung. Saya cakap sudah ada masalah buah pinggang. Ini di mana komplikasi diabetes sudah berlaku. Kalau kita nak buatkan pemeriksaan berkala ini, seawal usia berapa sebenarnya kita dah boleh jalankan pemeriksaan ini, doktor? Bila kita cakap siapa yang perlu membuat pemeriksaan berkala, dulu bila kita cakap ini adalah usia yang lebih tua, jadi usia untuk mula pemeriksaan berkala sudah diturunkan. Lama-lama dulu 45 tahun, lepas tu turunkan jadi 40. Sekarang adalah 35 tahun dan ke atas. Kalau ada family history, sejarah keluarga, adik abang, adik beradik, ibu bapa ada kencing manis, jadi ini perlulah buat pemeriksaan berkala. Genetik ya? Itu kerana dia boleh run in family juga. Ataupun kalau you belum tahu ada kencing manis, tapi sudah ada darah tinggi, ini perlu cek juga. Dia apa link? Ya, 3 serangkai. 3 serangkai. Tapi sekarang 4 serangkai. 4 ya? Ya, yang keempat tu masalah obesity. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, masalah isu berat badan dan juga untuk kencing manis. Macam mana doktor, sebab kita buat kempen kan, kita dah sebut gaya hidup, tapi bukan senang ya, sebab kita ni mewah dengan makanan. Pagi-pagi mesti ada teh tarik. Teh tarik pun dia tak minta yang kurang manis, yang paling kau. Jadi malam-malam pun pukul 1 pagi masih keluar makan, lepak sana sini. Jadi sangat kritikal untuk ubah gaya hidup dan juga memberi kesan kepada kesihatan, betul. Gaya hidup sihat memang sangat penting. Ini bukan saja dari segi penentuan diet pattern ataupun total calories untuk diet, tapi juga perlu ada senaman yang sihat. Ini adalah untuk supaya badan tiap-tiap hari you boleh ada negatif 500 kilokalori. Inilah yang minimum punya requirement. Jadi lepas tu kalaulah tiap-tiap hari you boleh buatkan badan metabolisme rate tu tinggi dan you kurang makan, you dapat negatif 500. Selama 1 minggu you boleh kurus agak setengah kilo. Jadi 1 bulan pun sudah kurus 2 kilo dah. Doktor, kadang-kadang ada yang merasakan bahawa bila seseorang tu dah ada diabetes, dia takkan boleh, orang kata sepanjang hidupnya akan ada diabetes dan terpaksa kawal melalui ubat-ubatan dan pemakanan. Benar ataupun tidak? Ini dulu. Dulu kita sangka kalau you sudah dapat kencing manis, jadi ini akan semua hidup. Tapi sekarang bila kita mula ada detect awal, di mana pemeriksaan akan dilakukan awal dan boleh rawat awal, kita panggil pembalikan diabetes remission. Awal berapa awal? Kalau you dapat tahu kencing manis dalam masa 5 tahun, 5 years of diagnosis, kita boleh kawal gaya hidup yang sihat. Sangat yang intervention yang kita cakap tu adalah very low calorie diet. Agak 800 kalori dalam 1 hari. Tambah dengan metabolisme yang lebih tinggi, kita boleh membalikkan diabetes. Paling penting masih adalah sekurang-kurangnya 10% penurunan berat badan. Kalau macam tu, untuk doktor sebut tadi tentang membalikkan tu, dia perlukan bantuan ubat ataupun gaya hidup macam tak ambil gula langsung ke, atau apa yang perlu? Sebab kata doktor sekarang dua-dua sama-sama. Dua-dua sama. Dua-dua sama-sama. Selagi
kalau you dalam peringkat awal dapat tahu kencing manis 5 tahun, okey, kita boleh cuba konsep pembalikan diabetes. Inilah boleh melalui gaya hidup. Ada sesetengah yang kalori tertentu, 800 kilokalori satu hari, tapi ini kena bantuan dietitian lah. Kena ada pemantauan yang lebih teliti. Tambah dengan bantuan ubat-ubatan, kita aim sekurang-kurangnya 10% body weight loss, penurunan berat badan. Ini pembalikan diabetes adalah peluang yang lebih tinggi. Okey, dan pastinya perlu ada disiplin yang tinggi. Betul. Bukan cakap lepas balik dah. Jadi boleh teruskan dengan gaya hidup yang tak boleh. Banyak soalan juga. Kita tengok satu persatu. Kita ada persoalan daripada Sohaimi. Katanya, betul ke apabila sudah lama makan ubat diabetes dan sebagainya akan dapat penyakit buah pinggang rosak? Yang itu salah satu mitos. Ubat tak akan menyebabkan masalah buah pinggang. Sesetengah ubat boleh membantu masalah buah pinggang lagi. Okey, paling penting adalah kalau you pemeriksaan awal, you dapat tahu awal dan kita rawat awal, ada banyak faktor-faktor treatment yang kita bercakap. Tekanan darah kena kawal bagus, kolesterol kawal bagus, gula kawal bagus dan juga berat badan kena turun. Ini semua akan membantu doktor bersama-sama dengan pesakit supaya pesakit itu tidak dapat penyakit buah pinggang. Inilah yang paling penting. Macam mana doktor sendiri nak berperang dengan mitos-mitos daripada kadang doktor datang doktor tapi dia sendiri seolah dia banyak ilmu sangat ya. Sebab saya dah rujuk dekat doktor TikTok ini macam-macam sumber, jadi dia datang dengan jumpa doktor tapi dia sendiri yang rasa dia lebih banyak ilmu. Salah satu adalah melalui Malaysia Hari Ini lah. Okey. Memang kita ada ceramah-ceramah untuk publik di mana kita cuba untuk solvekan yang mitos-mitos inilah. Paling penting adalah perlu mendapatkan maklumat kesihatan yang tepat. Paling baik adalah tidak melalui channel yang tidak sahih. Okey, baik. Dan juga macam mana cabaran untuk warga emas, doktor? Kadang-kadang yang takut kan dan sebagainya, supaya mereka ni dia dapat rawatan jugalah walaupun pada peringkat yang agak kritikal kan, doktor? Macam mana? Kalau warga emas, ada beberapa faktor yang kita perlu pertimbangkan kerana kemungkinan dia sudah ada komplikasi daripada diabetes. Boleh ada penyakit orang tua, boleh ada yang diabetes sendiri dan diabetes related yang komplikasi. Jadi kita perlu kerja sama-sama dengan pakar orang tua, panggil geriatrician. Dan ada setengah kencing manis masa orang tua tak semestinya akan pakai insulin. Ini bergantung kepada keadaan dan juga bergantung kepada kesihatan sel pankreas dalam badan sama ada boleh perlu insulin. Ini adalah satu perbincangan dan kita akan buat keputusan sama-sama dengan pesakit sama ada ubat-ubatan saja perlu ataupun perlu tambahan sikit insulin untuk membantu kawalan diabetes. Doktor, mungkin doktor juga boleh beri pencerahan kepada penonton sebab ramai dalam kalangan kita yang menyangkakan bahawa bila kita nak elak daripada ada diabetes, kita kurangkan gula dalam makanan dan juga minuman. Itu sahaja cara yang terbaik pandangan doktor. Ini sebenarnya betul juga. Tapi paling penting adalah gaya hidup. Jadi diet bukan saja dari segi kalori, tapi diet juga dari segi pattern. Sentiasa ada nama Kementerian Kesihatan Malaysia dengan sentiasa suku-suku separuh. Suku tu adalah suku daripada karbohidrat. Ada mitos dalam kalangan masyarakat cakap selagi saya kurangkan yang sweetened sugar, kurangkan nasi itu sudah kira bagus. Tapi dia pergi makan mie, dia pergi makan kuih tiaw. Ini semua adalah karbohidrat juga. Jadi adalah salah satu persalahan salah faham. Suku lagi adalah protein. Protein itu adalah daging, ayam, ikan, soya dan lagi separuh sebenarnya ada fiber, vegetable. Buah-buahan pun ada mitos. Ada setengah buah-buahan dia kandungan gula lebih tinggi. Ada setengah buah-buahan adalah lebih diabetes friendly lah. Macam buah pisang, anggur tu adakah kadar gulanya tinggi? Itu ada tinggi. Jadi kita tak boleh makan macam mungkin dia replace satu meal terus makan 3 biji banana saja, pisang saja, itu salah lah. Sampai kita juga sedang nak buat macam suku-suku separuh ya. Kerana memang sepenuh alam makanan. Baik, lagi soalan di Facebook yang kami terima, kita saksikan soalan daripada Putri Nur Atrawis. Makan metformin dan sering sakit perut atau bercerit-berit, perlukah saya minta doktor tukar dos ubat berkenaan?
Ini adalah salah satu kesan sampingan daripada ubat metformin. Jadi boleh bincang dengan doktor Putri itu supaya sama ada kurangkan dos ataupun boleh tukar jenis ubat lain. Okey. Akhir sekali doktor, mungkin ada sedikit saranan dan juga pesanan doktor kepada penonton kita berkenaan dengan diabetes ini. Pertama sekali adalah diabetes pembunuh senyap dan janganlah ada kena ambil perhatian terhadap kepentingan pemeriksaan awal untuk penyakit diabetes. Dan diabetes bukan sahaja tentang gula, tapi dia ada berkaitan yang 4 serangkai dan dia boleh menyebabkan kerosakan jantung, kerosakan buah pinggang, saraf-saraf dan juga mata juga. Dan ini adalah sangat penting untuk pemeriksaan awal dan jumpa doktor awal supaya kita boleh kerjasama untuk bagi penjagaan diabetes dengan sepenuhnya. Itu dia. Baik. Cabaran darah tinggi, kencing manis, kemudian kolesterol tinggi, masalah berat badan berlebihan, semuanya kita memerlukan gaya hidup yang lebih sihat dan perlu ada dari segi pemeriksaan berkalanya. Amat penting untuk doktor kita sebagai sahabat anda dan bukan hanya merujuk sendiri, kita perlukan pembuktian dari segi klinikal dan semuanya. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Lim Liling, Ketua Unit Pencegahan Diabetes dan Pakar Perunding Endokrinologi Jabatan Perubatan BPUM yang berkongsi ilmu dan juga motivasi untuk kesihatan kita pada pagi ini. Baik, sekejap lagi kita nak bersama dengan kumpulan salah seorang ahli ataupun vokalis kumpulan Wills dalam Nostalgia Seni. Selepas ini. Terima kasih, doktor. Bila terkenang masa lalu, rasa terharu, segalanya masih kekal dalam kenangan. Tiba di
Penuh kenangan. Sedapnya. Jemput. Ya, silakan. Ya. Ini dia saudara Abid daripada kumpulan of Wheels yang merupakan vokalis untuk lagu Dalam Kenangan. Dulu kita dengar lagu ni. Silakan. Penuh memori ya. Baru pertama kali dapat mengetahui wajah vokalisnya. Itulah. Sihat ya? Dah tua pun nampak muka. Okey. Baik, lagu ni sebenarnya ingat tak tahun bila ni? Saya actually lagu ni dah lama. 84 baru kita buat yang betul-betul lah. Sebelum tu kita dah buat satu album lagu sama, tapi ada tak tahulah saya punya bos saya Cik Hanan. Dia apa? Baru buat yang betul-betul punya. Okey. Dirakamkan terbalik semula lah. Dirakam semula. Okey, kalau kita lihat sebenarnya kumpulan Wheels ni terdiri daripada 4 anggota. Ya, betul. Mungkin boleh cerita sikitlah tentang kehidupan 4 anggota sekarang ni. Sekarang ni yang tinggal sebenarnya saya dengan gitaris tu aja. Yang dua dah meninggal. Okey. Dah tak ada. Yang drama tu Syed Harun. Kalau Syed Harun pengubah lagu. Ya. Dengan bassist tu Najib dah meninggal. Tinggal saya yang masih meneruskan lagi lah main muzik ni. Dan Cik Anan tu dia busy lah. Kalau kita lihat kan sebenarnya lagu ni memang beri impak yang besar. Kami mungkin tak kenal penyanyinya, hari ini baru dapat betul, bersua. ya. Tapi lagu ni dah memang cukup orang kata meninggalkan kesan yang mendalam lah. Sebab kita akan terkenang waktu zaman kita kecil, waktu kita zaman sekolah. Jadi impak lagu tu. Betul. Macam mana bila lihat lagu ni masih lagi orang kata menjadi siulan sehingga ke hari ini? Memang hebat lagu ni. Yang komposer dia adalah Cik Hanan. Okey. Dan lirik dia Syed Harun. Mestilah orang power semua kan. Hebatnya kan. Saya nyanyi je atas permintaan saya nyanyi sebagai seorang penyanyi dan pemain keyboard dalam kumpulan Wheels ni. Jadi sampai sekarang ni lah masih orang tahulah, budak-budak pun tahu semua lagu Dalam Kenangan ni. Sebab itu dekat di hati lagu ni kan. Sebab ada kita dengan keluarga, dengan kampung halaman. Okey, bila dalam satu kumpulan tu, bila sahabat-sahabat dah tak ada, macam mana patah semangat ke ataupun macam mana ke, cari ganti ke? Seorang bila dah tak ada kawan-kawan tu dia tak segairah dululah untuk beras. Jadi kumpulan Wheels ni ditubuhkan sebab kita jarang buat performance sebenarnya. Saya akan keluar buat performance sendiri bagi saya seorang. Saya akan cari bass lain, drum lain. Saya akan main bukan lagu-lagu Wheels. Saya akan main lagu-lagu retro biasa. So saya sign kontrak ke mana-mana. Jadi bila kita nak buat album je baru jumpa kumpulan Wheels ni. Baru kita buat album. Mungkin kita nak tahu juga masih lagi bergiat aktif untuk menyanyi atau bagaimana? Ada juga saya masih menyanyi. Saya masih perform sekarang. Malam tadi saya perform dengan kumpulan saya sendirilah. Okey. Biasa lagu apa yang orang paling menjadi pilihan rahsia request? Sekarang ni kita banyak main lagu-lagu lama sebenarnya pasal orang pun dah lama. Jadi main lagu Lionel Richie ke, lagu 24 minit ke apa ke lah, semua lagu-lagu gitu je. Dia minat lagu LOVE ada? Boleh. L is for the way you look at me. Okey. Kita nak tahulah sedikit sejarah penubuhan kumpulan Wheels ni bagaimana bagaimana 4 individu ni bertemu. Okey, masa tu sekolah Anan dengan si Arun dia satu sekolah. Jadi saya sekolah lain. Najib pun satu sekolah. Jadi dia 3 orang dah ada band lah. Jadi dia tak ada penyanyi lah agaknya lah. Jadi saya join, saya main keyboard. Saya nyanyi lah. Okey, rezeki. Nyanyi jadi penyanyi utama pula. Kalau nama asal tu, pemilihan nama Wheels tu? Okey, ada sebab dia kenapa Wheels menjadi nama kumpulan? Itu saya tak pasti pula, nak kena tanya bos dia lah. Memang sebelum masuk dah namanya Wheels. Nama dah Wheels dah. Okey. Jadi sempat rakam berapa album kalau ikutkan? Album ada 2 album. Satu album yang buat sendiri tu. Okey. 2 album dengan EMI. Okey. The last one is live. Itu saja. Lepas tu ni baru 2 tahun ni kita ada buat lagu raya. Ya. Kemaafan Syawal. Saya nyanyi lagu tu lagi. Masih buat lagu baru Tapi belum on air lagi lah. Masih dah hantar dah. Misal kata kalau ada penyanyi baru yang nak rakam semua lagu ni,
diizinkan tak ataupun macam mana? Why not? No problem. Tak ada Tak ada apa. masalah, ya? Bebas. Okey, kita nak tahu juga kalau kita lihat sekarang ni dunia muzik kita semakin berkembang luas kan? Apa pandangan saudara Abid sendiri berkenaan dengan muzik era hari ini? Yalah, sekarang ni muzik lain kan. Dia orang terlalu mudah buat sesuatu tu, nak buat lagu. Pakai telefon aja dia dah boleh buat lagu. Boleh komplit lagu dalam telefon aja. Masa kita dulu susah. Betul. Susah betul masa dulu. Nak kena buat tong lah, nak kena macam-macam. Nak cari bass, nak buat sound lah. Tak apa, yang penting kesan itu kekal sampai hari Betul. ini. Kesan tu memang dahsyat lah. Masih evergreen lagi orang kata. Ya, betul. Ya, okey. Sekarang ni nak untuk stamina menyanyi apa yang dibuat? Berenang ke, jogging ke Saya? apa? Ya Allah. Saya sebenarnya masa PKP COVID masuk ni, saya stop. Stop nyanyi sampailah ni baru start balik ni. Oh, lama juga. Lama 4 tahun lebih kan, 5 tahun. Jadi saya yalah. Baru start pasal saya boleh main muzik aja. Yang boleh main muzik dan nyanyi itu aja. Jadi suara saya kena praktis baliklah, kena jogging ke. Kena jaga makan, tak boleh makan pedas, tak boleh minum ais. Masih lagi jaga suara ya? Betul, kena jaga juga. Tak tahulah bila kan, sampai bila. Tapi ramai yang bertanya ni sebab nampak sihat, nampak cergas. Usianya berapa kalau tak keberatan? Boleh cakap ke? Boleh. Mana live boleh cakap ke? Saya tak ada apa sebenarnya. Saya jalan je kehidupan saya dengan tanpa bimbingan sesiapa, melainkan saya sendiri. Semua saya buat sendiri. Sampai umur saya, segan pula cakap. Tak apa, demi umur saya 69 tahun. Oi. Sekarang ni. Selalunya 69 saya tengok Alhamdulillah, orang, sihat lagi. Kau umur berapa? 58. Dah tak boleh jalan, dah tak boleh apa. Jadi saya, insyaAllah lah, saya okey. Terus sihat kami doakan ya. InsyaAllah. Okey, semoga dalam kenangan yang indah selalu. InsyaAllah. Okay. Lagu daripada memori. Semoga ini memberikan anda motivasi yang baiklah dengan lagu yang membahagikan. Tapi jika hidup dalam kenangan, kita bina masa depan yang terbaik. Lagu itu hanya sebagai titipan memori saja. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MHI. Terima kasih. Baik, kita nak wawarkan sesuatu ini berkenaan dengan Wow Shop dan FG Walid. Minuman sarang burung Walid daripada jenama tersohor FG Walid yang memenangi berbagai anugerah sehingga ke peringkat antarabangsa yang mengandungi kolagen tambahan untuk kecantikan kulit dan kesihatan menyeluruh. Saksikan siaran langsung istimewa FG Walid bersama Fauzia Gaus untuk promosi menarik pada hari ini jam 2 petang hanya di TV3. Itu dia. Dan kita juga hari ini banyak sebenarnya paparan akhbar nak dikongsikan bersama. Dan kalau kita perhatikan, majoritinya berkaitan dengan Gaza. Pemimpin negara Islam, bukan Islam, akan bincang konflik Palestin. Kita harapkan ini dipercepatkan demi keselamatan lebih ramai rakyat Palestin yang saban waktu meningkat statistik mereka yang terkorban akibat berdilan daripada rejim Israel. Dan kita juga baru saja menerima perkhabaran daripada Yusuf yang ini merupakan tetamu kita semalam yang bercerita tentang Palestin. Abang iparnya baru sahaja meninggal dunia kerana dibom dan baru syahid semalam. Kita nak ucapkan salam takziah kepada Yusuf di atas kehilangan abang iparnya. Salam takziah dan mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Dan kami untuk melihat kepada struktur keluarga di Gaza tu kan mereka kawasan yang terhad umpama penjara. Jadi satu rumah tu macam ada banyak extended family. Betul. Jadi mereka ni keluarga yang besar, mungkin satu induk tu sampai 7-8 orang. Itulah bila sekali bom dia akan melumpuhkan banyak rangkaian keluarga. Kita doakanlah semoga ini akan berakhir segera sebab kita memerlukan membina kembali Gaza. Betul. Bangunan banyak yang ranap, hospital, kemudian awam sekolah. Malah ada sekolah yang pengetua kata sesi tahun ini dah habis ya sebab semua murid telah pun terkorban. Dan kami masih lagi mengharapkan anda terus kekal berdoa sambil-sambil kita hulurkan bantuan kepada mangsa krisis kemanusiaan di Palestin melalui tabung kemanusiaan Palestin Media Prima dan nombor akaun bank muamalat 14010088444715 ataupun nombor Maybanknya 564276510331. Ya, kita sama-sama berjuang membantu Palestin atas dasar akidah yang pertama, yang kedua kemanusiaan.
sejagat, insya-Allah. Esok kita akan kembali lagi untuk bawakan kisah tentang ikan asing yang bermaharajalela di sungai kita. Apakah impaknya kepada ekosistem ikan itu sendiri? Sebelum tu, nak tanya soalan. Ya. Cara paling mudah untuk naik ke atas? Naik tangga. Bersujudlah. Okey, dalam maksudnya. Dalam, ada tasawuf sikitlah. Okey, faham. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bersujud There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house.